Okey, pergi pada level balik. Tadi cikgu cakap level dia ada 3 main point yang kamu perlu tahu, iaitu load, effort dan juga fulcrum. Okey. So level is a simple machine. What is the purpose of the level? Okay, so macam cikgu cakap tadi, tuas ni dia adalah satu machine, simple machine, machine yang ringkas yang membantu kehidupan seharian kita. Machine ni dia punya tafsiran ni, kalau kamu tengok dalam Three Idiots, cerita Three Idiots yang Amir Khan berlakon tu, what is mean by machine contohnya? Machine ni ada satu benda yang membantu urusan kehidupan seharian kita. Okey, contohnya mesin basuh. Dia bantu untuk apa? Mesin basuh? Respon? Kita nak kena dengar suara kamu. Basuh baju. Basuh baju. Okay, basuh baju. Basuh baju. Kita ada mixer. Function dia untuk apa? Mesin tu, mixer. Kita tak pernah dengar mixer. Betul. Apa dia? Masak. Masak. Okey, lepas tu kita ada pergi peti ais. Mesin dia untuk apa? Simpan makanan. Untuk menyejukkan makanan, Makanan. simpan makanan. Okey. So mesin function dia adalah untuk menyenangkan urusan kehidupan seharian kita. Okey. So level ni adalah simple machine, machine ringkas untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Okey, kita pergi satu-satu. Macam mana level ni? Okey, kejap. Classification untuk level. Okey, contohnya. A level allow us to do work easily. Contohnya, spoon. Nak bukakan can lid ni. Nak bukakan penutup untuk kamu punya bekas ni, bekas biskut. Nak bukakan. So, nak bukakan tangan dia macam susah sikit, so kena bantuan daripada benda contohnya. Dan spoon. So bila kamu buka menggunakan spoon, itu sebenarnya adalah simple machine. Machine yang ringkas. Itu adalah level sebenarnya. Okay. Di mana spoon tersebut bila kamu buka, senang je dia nak buka penutup tersebut daripada kamu menggunakan tangan. Okay. So dia memudahkan kerja kamu dalam kehidupan seharian. So itu adalah machine. Simple machine. Dia tak semestinya machine ni kamu nampak, machine basuh dia ada kena motor lah apa. Okay, itu adalah machine yang complicated, yang terlalu banyak diubah suai. Dia memang memudahkan kehidupan seharian lah. Tapi kalau untuk yang kamu belajar untuk hari ini, dia hanyalah simple machine. Machine yang ringkas. Okay, yang memudahkan kehidupan seharian. Okay, contoh yang lain. Opening a bottle cap with a bottle opener. Okay, kamu nak buka bottle cap tersebut, susah kan guna tangan kan. So kamu gunakan bottle opener. Kuiskan sedikit saja, dia dah terbuka dah. Okay, so itu adalah level ataupun simple machine. Contoh yang lain. A level allows us to use minimal force to do work. Kalau kamu tak gunakan prinsip level ni ataupun prinsip simple machine ni, kamu akan menggunakan force yang terlalu banyak, kamu akan jadi letih. Contohnya nak angkat batu yang besar ni. Kalau kamu guna tangan jadi nak angkat, sangat letih. So kita kena gunakan konsep simple machine di mana level tersebut kamu gunakan kayu, gunakan batu kecil letakkan dekat bahagian tengah, kuiskan sahaja, kamu akan dapat mengangkat batu yang besar. Sama juga macam nail okay, paku kalau kita nak keluarkan paku tersebut, kita kuiskan untuk hammer tersebut bahagian belakang kuiskan sedikit saja dapat keluarkan paku. Daripada kamu ambil tangan kamu tarik, so dia menggunakan force yang besar. So supposedly kita kena gunakan bantuan simple machine ataupun lever. Baik. Simple machine ataupun lever ini boleh dibahagikan kepada 3 kelas. Tengok lever boleh terbahagikan kepada 3 kelas. First class lever, second class lever, dan juga last kali third class level. Senang je. First class, second class, third class. Okey. Kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga. Dan perbezaan antara ketiga-tiga kelas ini adalah dia punya susunan sahaja. Susunan untuk 3 benda tadi. Apa benda 3 benda tadi yang paling penting tadi yang cikgu cakap untuk level? Apa dia? Respon? Fulcrum. Fulcrum. Load. Effort. 3 benda kan? So, susunan antara 3 benda itu yang menghasilkan first class level, second class level. Effort. Okey, nak senang cikgu dah buat rumus dah.
Kamu hanya ingat perkataan ini saja. Ingat FLE, fleet. Ingat ni, FLE. Ini merangkumi kepada kelas level ni. Okay? FLE ni. F untuk first class, L untuk second class, E untuk third class. Apa benda cikgu minta kamu ingat FLE ni? FLE ni adalah dia punya susunan bagi bahagian tengah untuk kelas level masing-masing. Bermaksud kalau first class level, yang bahagian tengah-tengahnya adalah apa? Respon? Fulcrum. Fulcrum. So F. Fulcrum. Ingat F. Yang pertama tengah-tengah ni adalah fulcrum. Seterusnya second class level tengah-tengahnya adalah apa? Load. Load. So Load. L. Okay, L maksudnya tengah-tengah dia adalah load. Hafal yang bahagian tengah-tengah dia sahaja. Okay, load. Dan untuk third class level bahagian tengah-tengahnya adalah apa? Effort. Effort. E. So tolong ingat FLE saja kamu dah tahu lah. Itu adalah first, second dan juga third class level. Okay. Di mana susunan untuk effort dan juga load ataupun bahagian tepi-tepi dia tak kisah pun. Kita tengok pada situasi. Okay. Kita tengok pada situasi ya. Okay. So first class level, second class level, third class level. FLE. Ingat bahagian tengah-tengah dia sahaja. F tu fulcrum, L tu load, E tu effort. Okay. Okay, kita pergi satu-satu. First class level. Tengok contoh ni. Kau tengok player ni. Player dia adalah simple machine. Okay. Di mana dia akan menggunakan effort, dia akan menggunakan load dan juga dia ada menggunakan fulcrum. So, yang ini kalau kamu tengok, effort dia adalah di mana kita genggamkan player tersebut. Kita nak cengkam satu benda Okay, kita genggam tersebut, kita kenakan effort. Itu adalah effort. So tengah-tengah dia adalah fulcrum yang joining untuk effort dan juga load. Fulcrum ni dia adalah orang tengah selalunya. Dia membantu untuk connectkan di antara effort dan juga load. Okay. So fulcrum ni dia akan membantu untuk effort ni connect dengan bahagian load. Dan load yang kita nak pegang ini adalah contohnya yang inilah, wire ke apa ke yang ni. Okay. So ini effort, fulcrum, load. Soalan cikgu, apa yang berada di tengah-tengah untuk player ni? Respon? Fulcrum. So, bila fulcrum berada di tengah-tengah, kelas level dia adalah kelas level yang keberapa? First. FLE, fulcrum. F. Okay. So, first class level. Yes. Okay. Baik, seterusnya, gunting. Contohnya gunting. Effort dia adalah di mana kamu nak tekan gunting tersebut. Kenakan effort. So, bahagian tengah ni penyambung di antara effort dan juga load adalah fulcrum. Bahagian tengah-tengah ni. So, yang kita nak gunting adalah apa? Selalu kita nak gunting apa? Kertas. So, kertas tersebut adalah apa? Load. Kertas tersebut adalah beban. Effort kita kenakan apa dia ni, force. Okay. Fulcrum dan joining antara effort dan juga load. Seterusnya, can opener. So effort dia adalah tangan kamu tolak kan. Okay. Can opener tersebut kamu tolak kan. Itu adalah effort. Okay. Loadnya adalah apa? Kalau untuk can opener ni. Load dia yang mana satu? Nut. Kacang. Tabung. Tabung. Can opener maksudnya bahagian load dia adalah bahagian penutup. Itulah can tu lah. Can opener, penutup untuk bekas tersebut kan. Can tu penutup. Okay. So itulah beban dia yang kita nak buka kan. Okay. So load dia adalah can. Fulcrum dia adalah bahagian di antara effort dan juga load ni. Supaya dia membantu untuk connectkan antara effort dan juga load. Okay. So kalau kamu tengok fulcrum berada di tengah-tengah, first class level. Ingat FLE, fulcrum tengah-tengah, first class level. Okay. Kita pergi kepada yang kedua, FLE, L dekat bahagian tengah, load dekat bahagian tengah. Okay, kita tengok contohnya wheelbarrow, kereta sorong. Okay, kereta sorong tersebut, bila kamu nak angkat sahaja, angkat kereta sorong tersebut, itu adalah apa? Angkat. Effort. Okay. Angkat dan sorongkan, okay, itu adalah effort. Ni effort.
Bila kamu angkat, dekat bahagian tengah-tengah tersebut kamu letakkan pasir. Pasir tu adalah apa? Load. Load. Tu yang kamu nak angkat, beban kan. So load berada di tengah-tengah. Mana benda yang connectkan antara effort dan juga load? Dia adalah yang mana untuk wheelbarrow ni? Tayar. Tayar. Okay. Tayar ni, so dia function dia sebagai fulcrum. So kalau kamu tengok mesin untuk wheelbarrow ni, susunan dia di mana fulcrum bukan berada di tengah-tengah. Yang berada di tengah-tengah adalah apa? Respon? Yang berada di tengah-tengah adalah apa? Respon? Load. Load. Pasir yang bertengah. So sebab itulah ini tergolong dalam kelas level yang ke berapa? Second. Sebab apa second? Sebab load kat tengah. Dekat tengah. Okay. So nutcracker. Nutcracker ni pun sama juga. Ni effort. Untuk kamu nak apa dia ni, pecahkan apa dia ni, kacang tersebut kan. Pecahkan kacang tersebut gunakan nutcracker. So effort tersebut kamu kenakan dekat bahagian tengah-tengah tersebut ada apa? Ada kacang, load. Ada kacang, ya betul. Kacang tu lah load. Okay, kacang tu berada di tengah-tengah. So fulcrum berada di tepi. Yang connectkan antara effort dan juga load. Okay, dia berada di tepi. So load berada di tengah-tengah. So dia second class level. Senang ni kan, tak susah pun. Okay, third class level adalah contohnya seperti ini. Ice storm. Ice storm ni kamu nak apa dia ni, kepit ais nak ambil ais. So nak ambil ais, effort tu berada di tengah-tengah. Maksudnya kamu kenakan effort dekat bahagian tengah. Kamu tak pegang dekat ujung. Kamu pegang dekat bahagian tengah-tengah. Dia beza dengan plier. Plier kamu tolak dari ujung. Yang connector dia dekat bahagian tengah-tengah. Tapi kalau yang ini connector dia dekat bahagian ujung. Yang kamu kenakan force tersebut dekat bahagian tengah-tengah. Kamu kepit di bahagian tengah. Yang tengah-tengah tersebut adalah apa? Bila kamu kepit? Effort. Yang kamu nak pegang untuk ice storm ni, kamu nak pegang adalah apa? Load. Load dia adalah apa? Ice. Load dia adalah ice. Okay. So yang penghujung dia ni adalah connector bagi effort dan juga load. Okay. Fulcrum. So effort dia berada di tengah-tengah. Sama juga macam kamu pancing ikan. Okay. So bila pancing ikan, effort dia sebenarnya berada di bahagian tengah. Sebab tu kalau apa dia ni, joran tersebut dia tertarik dekat bahagian tengah. So dia sebenarnya tertumpu kepada bahagian sini, load ikan tersebut. So effort tersebut dekat bahagian tengah-tengah ni. Fulcrum ni yang memainkan peranan untuk kita naikkan effort tersebut supaya ikan tersebut akan naik. So fishing rod tergolong di dalam third class level. Okay, third class level. Okay, sekarang cikgu nak tanya, selain daripada gambar yang ada kat dalam ni, kamu tolong describe itu adalah kelas level yang keberapa. Kalau kita sapu sampah, gunakan penyapu yang panjang tu, sapu sampah. Okey, sekarang ya tengok jari tangan cikgu. Okey, sapu sampah. First class level ke, second class level ke, third class level? Respon. Third class level. Third class level. Third class. Third class level. Bagus. Okey, third class sebut lah. Atas ni. Atasnya adalah apa? Fulcrum. 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 Ni bukan effort Effort dia mana? Tengah. Ni yang kamu tolak tengah. Bawah yang kamu sapu tu adalah apa? Load. Sampah tu adalah load. Bagus. Faham pun. Okey. Kalau contoh yang lain, kalau kita ambil contoh-contoh yang atas ni, removing a nail ni. First ke, second ke, third class level? Respon? First. Sebab disebabkan fulcrum tu berada di mana? Tengah-tengah. Tengah. Ada hammer ni. Okey, tengah-tengah Okey, first class level Kalau yang ni effort, fulcrum dan juga load. Okey. Dia ke first class level? Betul kan? First class level? Ya, betul. Betul Ya. Baik, seterusnya kalau untuk lifting a heavy load yang ini adalah first class ke, second class ke, third class? First class sebab Fulcrum fulcrum berada di tengah-tengah. Okey, fulcrum berada di tengah-tengah.
Ini okey. Ni spoon ni. Macam mana? First class juga. First class juga. Fulcrum tengah-tengah, ni load. Yang bahagian sini effort. Ni First class. okey, first class juga. Load, fulcrum dekat bahagian sini, effort dekat bahagian bawah ni. Okey. Bagus, faham tu. Okey, so ini contoh-contohnya. Level ada first class, second class, third class. Macam cikgu terangkan pada kamu tadi. Okey, tak ada masalah kat situ. Baik, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan moment of force. Sikit lagi sikit. Okay, moment of force. Moment untuk daya. Dia ada kaitan dengan level. Okay, dia ada kaitan dengan simple machine. Okay, moment of force. So, force acting on an object can rotate the object at a fixed point. Okay, the turning effect produced is called the moment of force. So, bila kita kenakan force saja, dia ada satu fenomena yang berlaku. Kita namakan dia sebagai moment untuk daya. The moment of force allow us to do work easily. Sebab dia ada kaitan dengan simple machine. So, dia memudahkan kerja lah. The moment of force depend on the force applied and the perpendicular distance of the fulcrum to the force. Okay. So, perpendicular distance of the force to the fulcrum ni bermaksud contohnya ini. Okay. So, force dia pergi pada bahagian bawah. Okay. Pergi kepada bahagian bawah. Fulcrum dia pergi kepada bahagian kiri. So, bila ke bahagian bawah dan juga kiri, dia adalah perpendicular. Sekejap. Lukiskan sekejap. Kalau kamu tengok, force dia ke bahagian bawah. Okay. Kalau kamu tengok dia punya ke arah fulcrum dia, ke arah kiri. So, ke arah kiri. Berapa degree ni? Ni force. Force. 90 degree. Ini direction untuk fulcrum. Okay, 90 degree ya betul. So perpendicular tu adalah 90 degree ni lah. So 90 degree ni lah force dan juga bahagian fulcrum ni. So dia mestilah 90 degree daripada di antara force dan juga fulcrum tersebut. So akan berlakunya moment of force. Okay, moment of force. Kita pergi kepada formula dahulu. Formula moment of force adalah force didarabkan dengan force didarabkan dengan perpendicular distance from the pivot to the force. Okay. So moment of force ni adalah di mana force yang kamu kenakan akan didarabkan dengan jarak di antara effort yang kita kenakan dengan bahagian fulcrum. Okay. Force dia 50 Newton akan didarabkan dengan jarak. Okay. Contohnya, kalau kita tengok dekat bahagian soalan ni, example 1 dia punya force dia berapa untuk yang ini? Respon. Example 1 ni. Force dia berapa? Dia ada bagi nilai dekat sini. Force dia berapa? 50 Newton. 50 Newton. Okay, moment of force, cikgu tulis M O F lah. Moment of force is equal to force darabkan dengan distance. Force darabkan dengan distance. Okay. Force tadi cikgu tanya kat kamu, berapa force kat sini tadi? Kamu jawab? 50. 50. Okay. Darabkan dengan, sekarang ni jarak di antara effort pergi ke bahagian fulcrum berapa? Dia punya jarak dia? Perpendicular distance dia? 20 cm. 20 cm. Ya betul, 20 cm. Cumanya dalam fizik, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia gunakan unit dia adalah apa? Meter. So kena tukarkan dahulu sentimeter pergi kepada bahagian meter. Form 1 dulu kamu dah pernah belajar tak nak belajar lagi 20 cm nak tukarkan kepada meter. Bahagi 10. Apa? Bahagi
100. Bagi 10, bagi 100. 100. Bagi 100. 100. Okay. So dia akan dapat 0.0 0.2 saja. 0.2 meter. Masukkan ke bahagian sini. 0.2 meter. Okay. So 50 darab dengan 0.2. Dah sekali jawapan dia berapa? 10 10 Newton meter. Newton meter. Newton meter. So moment of force, dia punya unitnya adalah Nm. Okay, Newton meter. Nm. Okay, boleh? Newton Boleh. meter. Okay, example 2. Kita pergi pada example 2. Alah, ni senang saja, tak susah pun. Okay, dia punya force dia berapa? Force dia berapa? 10 Example Newton. 2. 10 Newton. Okay, Newton. good. 10 Newton. 10 Newton. Dia punya distance di antara effort pergi kepada fulcrum berapa? 15 cm. Okay, 15 cm. supposedly force akan darabkan distance. Cumanya distance tersebut kena Tukar kepada tukar meter. kepada meter. meter. So Tukar dia kepada tukar meter. 0.15, dia akan dapat 1.5 Nm. Okay, so itulah moment of force adalah di mana kita darabkan force yang kita kenakan dengan jarak di antara effort tersebut dengan bahagian fulcrum. Okay, sekejap. Sebab apa kita perlukan kira kepada moment of force? Okay, the moment of force will increase if the magnitude of force increase. Okay, sebab apa kita perlu kirakan moment of force ini? Okay, kita tengok sini. Moment of force will increase. Moment daya dia akan bertambah sekiranya magnitude of force increase by applying a greater force. Kamu tingkatkan lagi force dia. Contohnya, kamu tingkatkan lagi force dia. Contohnya, katakanlah, cuba sekejap. Ini ada nut. Okey, katakanlah dekat bahagian sini kamu kenakan force dia 10 Newton. Ni jarak dia 10 meter contohnya. Ya, satu. Satu lagi. Lawa je ukis. Cuma apa je ukisnya. Okey. Satu lagi adalah kamu kenakan force dia, kamu tambahkan force dia adalah 20 Newton. Jarak dia sama saja. Jarak dia adalah 10 meter. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, moment of force untuk bahagian sini berapa nilai dia? Respon? 100 Newton meter. Newton meter. meter. Untuk yang bawah ni, berapa moment of force dia? 200 Newton meter. Newton meter. Moment of force mana yang lebih tinggi? Yang bawah. Yang bawah. So kesimpulannya adalah bila kamu tambahkan lagi force yang kamu kenakan daripada tangan, bermaksud kamu akan menambahkan moment of force ke kamu akan mengurangkan moment of force? Respon? Menambah moment of force. Menambahkan. Sebab tu kalau cikgu tambah 20 Newton ni, nilai dia lebih lagi daripada yang 10 Newton ni. Tu yang pertama. Ni maksud dia. Magnitude of force increase. Force dia kamu tambahkan. Okay. So moment of force akan makin bertambah. Okay, satu lagi, perpendicular distance of pivot to effort increase. Okay. Kita tukarkan sikit information kat sini. Ya. Ni 10 Newton. Tukar yang ini. Okay. Untuk yang ini, permulaan 10 Newton, dia punya force dia. Dia punya jarak pun sama juga, 10 meter. Okay. Tak tukar pun daripada tadi sebelum ni. Okay, kalau yang ini, dia punya force dia sama. Kamu kenakan force dia sama. Cuma jarak di antara effort ni pergi kepada fulcrum. Kamu tambahkan lagi sikit, katakanlah dia akan jadi 20 meter. Force dia sama. Force dia sama. Jarak dia yang berbeza. Jarak dia berbeza. Ni lebih lagi jarak. Okey. Bila kamu tambahkan yang ini, nilai dia akan jadi berapa? Untuk moment of force yang atas ni? 100 Newton meter. 100 Newton meter. Okey, 100 meter. Kalau yang ni?
200 Newton. 200 Newton meter. Apa beza atas dengan bawah? Apa beza atas dengan bawah situasi? Moment of Distance force daripada- bawah lagi banyak. Tak, moment of force bawah lagi banyak, betul. Apa beza antara atas bawah? Kenapa moment of force lebih banyak? Distance. Okay. Distance So bawah. makin bertambah distance antara force ni dengan fulcrum, makin bertambah jarak dia, moment of force akan jadi apa? Bertambah. Makin tambah. bertambah. Makin bertambah. Okay. So moment of force ni sebenarnya dia membantu untuk kamu selesaikan sesuatu masalah tu. Contohnya, kalau nak bukakan nut ni, okay, menggunakan screwdriver ni, okay, nak buka nut ni, kalau kamu tengok dekat bahagian spanner ni, menggunakan spanner ni, bahagian kiri dan juga kanan. Kalau kamu tengok sekali imbas saja, dia gunakan force dia sama, tapi distance dia berbeza. Moment of force mana yang lebih tinggi? Respon? Antara A dengan B ni? A. Okay, A lebih tinggi A dia lebih tinggi, B dia rendah. Okay, A lebih tinggi, B dia rendah. Okay, so soalan cikgu, antara A dengan B, mana lagi senang untuk kamu buka nut tersebut? Respon? A. A. Sebab A. moment of, dengar sini, moment of force dia membantu untuk proses tersebut berjalan dengan lebih lancar. Maksudnya bila moment of force tu lebih tinggi, maksudnya lebih senang kerja yang dilakukan. So moment of force antara A dengan B ni, A ni lebih tinggi lagi moment of force. So sebab itulah kamu kena letakkan tangan kamu kena pegang dekat bahagian sini. Kalau kamu pegang dekat bahagian sini tangan kamu, okay, nut apa dia ni, spanner kamu gunakan spanner yang sama. Sebenarnya distance antara fulcrum tu kamu bezakan, ada satu yang jauh, ada satu yang dekat. Yang jauh tu lagi senang untuk kamu buka nut daripada yang dekat. Okay, itu contohnya lah. So itu pentingnya moment of force. Okay, moment of force tu penting ya. Kalau contohnya, kalau kita nak angkat batu besar ni, supposedly kalau kamu angkat kat sini, kalau kamu angkat dekat point sini dengan kamu angkat dekat point sini, soalan cikgu, mana lagi senang kamu nak angkat? Yang A ni ke yang bahagian point B ni? Kalau kamu nak angkat Point batu B. besar ni. Point B. Point B sebab apa? Sebab Sebab distance dia lagi banyak. Dia lagi Distance dia banyak lagi daripada jauh. A. Okey, dia lebih panjang ataupun distance dia lebih panjang daripada A ni. Distance dia pendek je A ni, distance panjang. Kalau distance B ni lebih panjang, dia akan menyebabkan ada satu benda akan meningkat juga. Apa dia? Moment of force. Moment of force. Ya, betul. Bila moment of force makin bertambah, so dia akan menyenangkan kerja kamu. Okay, boleh faham Boleh. Boleh. Okay, sikit je dah nak habis lah. Habis level ni habis kan? Oh, ada lagi player. Okay, kita sambung sampai level ni je, terus habis. Sampai moment of force. Okay, tengok kat bahagian sini. Principle of moment of a level. Okay, so load darab dengan distance, effort darab dengan distance. Okay, load dan juga effort dia adalah benda yang sama disebabkan oleh, kamu tengok unit dia. Ni unit untuk apa? Newton. Yelah, Newton adalah unit untuk apa? Tak tahu lah. Newton adalah unit untuk apa? Mass. Untuk force. Ya, betul. Untuk force. Bermaksud load ni adalah force, effort ni juga adalah force. Load dan effort dua-dua sebenarnya adalah benda yang sama sebab dia Newton. Okay? Cumanya tengok situasi. Bila kita kenakan apa dia ni, force kepada satu benda, itu kita panggil load ke effort? Bila kita kenakan daya kepada satu benda, itu effort ke load? Respon? Effort. Bila kita nak potong satu benda, contoh yang kertas kita nak potong, itu load ke effort? Kertas tersebut. Load. Okay. Tapi kedua-duanya kita measure dia, unitnya adalah apa? Newton. So kedua-duanya sebenarnya adalah force. Okay, boleh. So untuk formula ni sebenarnya dia samakan moment of force.
Maksudnya moment of force untuk bahagian sini adalah sama dengan moment of force dekat bahagian sini. Sebab moment of force formulanya adalah apa? Force darab dengan hello. Force darab dengan distance, ya betul. Moment of force is equal to moment of force sebab force darab dengan distance is equal to force darab dengan distance juga. Force darab dengan distance. Force darab dengan distance. So benda yang sama, benda yang sama, benda yang sama. Cumanya force kat sini kamu akan gunakan load. Force kat sini kamu akan gunakan effort. Itu sahaja, tak ada masalah pun. Okay, boleh? Okay, kita pergi kepada soalan. Lagi 8 minit, sikit nak bila. Okay, kamu tengok soalan ni ya. Two children sitting on the seesaw. What is the distance of the Jia-Ying from the fulcrum so that the seesaw is balanced? So antara kesemua ni, fulcrum dia dekat bahagian mana? Respon? Tengah. Tengah. Ni ni fulcrum dia. Good. Ni fulcrum dia. So kalau ni fulcrum dia, bermaksud ni first class level ke second ke third? First. First. Sebab fulcrum berada di tengah-tengah. Okay, dah tahu dah tu. Okay, baik. Sekarang ni dia tanya, what is the distance of Jia-Yin? Dia nak tahu distance dia di antara Jia-Yin ni pergi ke fulcrum. Okay. Wei Hong ni pergi ke fulcrum, dia dah ada dah 2 meter. Sekarang ni Jia-Yin. Okay. Sekarang ni antara kedua-dua ni, Jia-Yin dengan Wei Hong ni, kamu nak tetapkan mana satu effort, mana satu load pun boleh mana-mana sahaja. Maksudnya katakanlah Jia-Yin ni kamu nak tetapkan dia adalah load. Dia adalah beban. Load. Wei Hong ni kamu nak tetapkan dia effort. Okay, boleh. Sebab cikgu cakap effort dengan load ni adalah benda yang Sama. benda yang sama. Sebab apa dia adalah benda yang sama? Dia adalah apa sebenarnya? Force. Newton. Newton. Kalau kamu tengok ni Newton, ni Newton. Maksudnya masukkan dalam formula force darab dengan distance. Force darab dengan distance. Force ni kamu tetapkan mana ni, load ataupun effort. Tapi masukkan satu untuk Jia-Yin, satu lagi untuk Wei Hong lah. Okay. Katakanlah bahagian kiri ni kamu masukkan untuk Jia-Yin 200 Newton darab dengan distance. Distance ni yang kita nak cari. Distance ni kita nak cari. Okey, biarkan. Sama dengan Wei Hong ni 300 Newton darabkan dengan 2 meter. 2 meter ni adalah jarak antara Wei Hong dan juga fulcrum. 2 meter. So masukkan, jadikan D ni sebagai dia punya subjek. Last kali D is equal to 3 meter. Bermaksud kita akan dapat jarak Jia-Yin ni daripada bahagian force yang dikenakan pergi kepada fulcrum adalah sebanyak 3 meter. Boleh faham? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh Baik, seterusnya. Boleh. Kalau seesaw ni kamu susah sikit kalau nak tetapkan load ataupun effort. Okey, kalau yang ini yang dia kenakan dekat bahagian tangan orang ni effort ke load? Effort. Batu adalah apa? Batu besar ni? Load. Load. Tengah-tengah ni? Fulcrum. Fulcrum. So kelas level yang ke berapa? First. Okay. So dia tanya calculate the effort required by the man to move the boulder. Okay, effort dia berapa So kita kena tahu bahawa effort sekarang ni so dekat sini ada effort, dekat sini ada load, dekat sini fulcrum. So ada dua bahagian satu bahagian sini effort ke fulcrum ada distance dia, ada load ke bahagian fulcrum ada distance dia. So load darab dengan distance, effort darab dengan distance. Kamu akan dapat F darab dengan D is equal to F darab dengan D. F ni load lah. Ni load ni. D ni D ni. F ni adalah E ni. D ni adalah D ni. Okay. So masukkan dalam formula load. Load tadi dia bagi 100 kg. Kena tukar dulu kepada Newton. Dapat 1000. Okay. 1000 Newton.
darabkan dengan distance. Distance di antara load pergi ke bahagian fulcrum adalah 0.5. 0.5. Is equal to effort yang kita nak cari. Berapa nilai untuk orang tersebut tolak. Okay, effort dia berapa, itu yang kita nak cari. Sekarang ni distance di antara orang ini dan juga fulcrum dia adalah 2 meter. Semuanya ada diberikan di dalam statement kat bahagian soalan. Okay. So masukkan sajalah sekali effort dia adalah 250 Newton. Setakat kita belajar ni, faham ataupun tidak? Faham. Okey tak? Okey. Okay. So satu-satu benda kamu kena pisahkan di antara load dan juga effort. Contohnya takkan tengah-tengah ni fulcrum. Contoh kalau ini maksudnya yang belah kanan ni effort lah. Ni effort. Yang belah kiri load. So jarak di sini distance yang berbeza. Load ni adalah force. Effort ni juga adalah force. So samakan kedua ni. F darab dengan D, F darab dengan D. F darab dengan D, F darab dengan D. Okay. Boleh? Boleh. Amira je, yang lain okey tak? Hello. Cikgu. Yang lain okey Okey, baik. So, habis untuk berkaitan dengan level. Okey. Habis untuk berkaitan dengan level. Nanti kita akan sambung lagi. Hari ini kita habis tentang buoyant force, kita habis tentang level, kita habis tentang moment of force. Okey. So, next class nanti kita akan sambung dengan pressure. Okey, tekanan. Okey. So, kelas kita untuk hari ini sampai di situ saja. Untuk Amirul nanti tolong beritahu update attendance dekat cikgu Okey. Boleh Amirul? Boleh cikgu. Okey, baik. So, kelas kita itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Mana nak habiskan ni tu? Oh, dah habis.